Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazriyah Farhana binti Ismail, nombor matrik BA2110620. Jadi hari ini saya akan mengulaskan jurnal tentang perubahan zon pinggir pantai dan implikasinya di Kuala Selangor, Malaysia. Jurnal ini ditulis oleh Zaitul Zahira Ghazali, Joy Jacqueline Pereira dan Johari Matahi. Jurnal ini diterbitkan pada 2001. Kandungan jurnal ini adalah mengenai perubahan ruangan abiotik dan proses-proses fizikal yang berlaku di zon pinggir pantai di daerah Kuala Selangor. Seterusnya, terdapat 4 objektif kajian dalam jurnal ini. Yang pertama ialah menyatakan maksud konsep zon pinggir pantai. Yang kedua, mengetahui perubahan yang berlaku di zon pinggir pantai. Yang ketiga, menghuraikan implikasi yang berlaku di zon pinggir pantai. Dan yang terakhir sekali, menganalisis proses-proses yang membentuk dinamika pinggir pantai dan mengenal pasti bentuk-bentuk muka bumi fizikal yang terhasil. Terdapat 2 metodologi kajian yang digunakan dalam jurnal tersebut, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah melalui kaedah pemerhatian di mana pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian melalui tafsiran gambar udara, manakala data sekunder pula adalah rujukan daripada perpustakaan di mana segala bahan-bahan kimia, majalah, buku dan surat khabar telah diperolehi daripada perpustakaan yang dikunjungi oleh pengkaji tersebut. Selain itu adalah kaedah rujukan internet. Segala bahan ilmiah daripada artikel dan jurnal telah diambil oleh pengkaji untuk membantu pengkaji untuk mengenal pasti tentang zon pinggir pantai di Selangor. Apa itu zon pinggir pantai? Zon pinggiran pantai merupakan zon pertemuan di antara darat dan laut, iaitu satu saluran lurus daratan dan ruang lautan yang terdapat berhampiran dan saling bergantungan. Zon pinggir pantai juga dikenali sebagai kawasan dengan jarak tertentu mengarah ke daratan sehingga pelantar benua, tetapi tiada had mengarah ke daratan. Kawasan pesisir pantai juga adalah lebih luas dan meliputi kawasan pinggir sebaran jasad air seperti pulau, sungai, pantai atau tasik yang mempunyai beberapa kepentingan asas seperti kawasan yang sensitif terhadap hakisan dan umumnya mengandungi ekosistem rapuh serta kaya dengan kepelbagaian biologi. Seterusnya, garis pantai pula ditarifkan sebagai sempadan antara darat dan air yang sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa kerana tindakan ombak, pasang surut dan tiupan angin. Terdapat 3 perubahan di zon pinggir pantai, iaitu yang pertama, perubahan ruangan abiotik, perubahan arus laut dan yang terakhir, perubahan tindakan fizikal. Implikasi perubahan di zon pinggir pantai. Proses-proses fizikal yang berlaku di zon pinggir pantai, terutamanya hakisan, telah menyebabkan kesan yang buruk di daerah Kuala Selangor. Selain kehilangan sumber tanah, perubahan di zon pinggir pantai menyebabkan kemusnahan benteng, kerusakan kunci air, kemusnahan ekosistem hutan paya bakau dan kemusnahan tanah pertanian. Proses-proses yang membentuk dinamika pinggir pantai yang pertama adalah hydraul. Proses hydraul ini adalah berpunca daripada tindakan ombak atau air laut itu sendiri. Ombak atau air laut menghempas di pantai yang berbatuan lalu masuk ke dalam rekaan atau getakan batuan tersebut. Semasa damparan ombak atau air laut akan mengasah dan kemudiannya memampatkan udara yang terdapat dalam rekaan tersebut. Semasa keuntungan ombak, udara yang dimampatkan di celah-celahan tadi akan dilepaskan. Ini akan menyebabkan berlakunya proses pengembangan dan pengucupan yang mengakibatkan retakan dan lagaan bertambah besar dan lama-kelamaan memecah dan membentukkan batuan pinggir pantai. Seterusnya, proses geseran atau lelasan. Proses ini adalah disebabkan oleh tindakan bahan-bahan yang dibawa oleh ombak, iaitu seperti serpihan batuan pasif, relief, batu lada dalam menggeser batuan pinggir pantai.
Semakin banyak bahan yang dibawa oleh ombak, maka semakin kiat hakisan geser kuat. Semakin banyak bahan yang dibawa oleh ombak, maka semakin kiat hakisan geseran yang akan berlaku. Seterusnya, proses larutan. Proses hakisan secara kimia di mana air laut bertindak melarutkan batuan yang terdapat di pinggir pantai. Biasanya berkesan ke atas batuan yang mudah larut seperti batu kapur. Dan yang terakhir adalah proses lagaan. Bahan-bahan yang dibawa oleh ombak akan berlaga atau berlanggar antara satu sama lain sehingga pecah. Hal ini akan menyebabkan berlakunya permukaan sainspan. Terdapat 5 bentuk muka bumi fizikal yang terhasil melalui proses-proses zon pinggir pantai, iaitu cenderam atau tebing tinggi, yang kedua pentas atau pelantar hakisan ombak, yang ketiga tanjung dan teluk, dan yang terakhir sekali adalah lohong ombak. Misalnya, cenderam atau tebing tinggi biasanya terbentuk di kawasan pinggir pantai yang berbatu, sedangkan hakisan ombak ke atas dasar batuan di pinggir pantai melalui tindakan larutan dan geseran telah menyebabkan terbentuknya lekukan di bahagian dasar batuan tersebut. Akibat tempias berterusan menyebabkan lekukan bertambah besar dan akhirnya batuan di bahagian atasnya tentu lalu membentuk satu tebing tinggi dan yang sangat curam. Sampai itu terdapat 2 sorotan literatur yang saya pilih, iaitu yang pertama yang bertajuk Kualiti Air Pantai-Pantai Perairan Popular di Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, yang ditulis oleh Kadir Arifin 1998. Dan sorotan yang kedua pula adalah daripada Sukmawati binti Muhammad Razali 1994 yang bertajuk Pencemaran Perairan Pinggir Pantai dan Pengurusannya di Semenanjung Malaysia. Natijahnya, apa yang saya dapat melalui jurnal ini adalah saya dapat mengetahui secara lebih terperinci mengenai definisi zon pinggir pantai, perubahan yang berlaku, implikasi-implikasinya, proses-proses yang membentuk dan bentuk muka bumi fizikal yang terhasil di pinggir pantai. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.